Apa yang kita sedang, program yang kita laksanakan sekarang, yang dilaksanakan oleh FAM, oleh unit pengadil FAM dah cukup baik. Di mana kita mengadakan seminar sebelum satu-satu liga dijalankan. Kita adakan bengkel, kita adakan juga kursus pengadil muda, pengadil berpotensi. Di mana sekarang pun kita dah ada satu rancangan di mana kita akan bahagikan pengadil ni, kita akan pecahkan dia kepada pengadil bola padang dan pengadil futsal. InsyaAllah itu dalam perancangan, which is dalam peringkat pelaksanaan. So untuk pembangunan pengadil dalam Malaysia ni, kita sedang bergiat baiklah, berlandaskan garis panduan yang dikeluarkan oleh FIFA. Berkaitan soalan tu, kita ambil umpamalah. Ini adalah minat. Dalam industri bola sepak, dalam sukan bola sepak, ada yang berminat sebagai pemain. So, bila tiba masa, dia menghilang itu saja. Ada yang terus menyambung ataupun menjanang tugas sebagai jurulatih. Dan itu juga ada yang berminat dalam bidang kepengadilan. Jadi untuk bidang kepengadilan ni, dia tergantung. Dalam sesuatu yang kita buat ni, yang penting kita minat pada industri itu, kita minat pada sukan itu, dan kita minat kepada tugas apa yang kita nak cuburi. Jadi bidang pengadilan ni adalah satu bidang yang terus terang saya katakan mencabar dan sangat baik. Kita telah pun ada pengadil profesional, tapi tak banyaklah, ada sebilangan kecil. Kita memang dah ada pengadil profesional. Kita dah memang, itu adalah kita punya, orang kata tu, rancangan, rencana yang dibuat oleh FAM. Dan mulai tahun 2021 ni, kita memang ada pengadil profesional. Seperti mana yang saya katakan tadi lah, kita memang ada pengadil kita yang layak untuk bertugas di peringkat yang paling tinggi, iaitu Piala Dunia yang akan datang. Kita sekarang sedang berusaha keras dalam program pembangunan pengadil yang memang kita laksanakan setiap tahun, dan kita nampak banyak ciri-ciri positif dalam pembangunan industri bola sepak kita dalam bidang kepengadilan. Alhamdulillah setakat ini. Tidak keterlaluan kalau saya cakap. Pengadil ni adalah diibaratkan nadi. Nadi dalam satu-satu perlawanan. Sekiranya pengadil ni gagal, maka perlawanan tu mungkin tidak dapat ditamatkan ataupun separuh jalan. Jadi pengadil ni adalah ibaratkan nadi dan tengok pada corak perlawanan tersebut. Setiap perlawanan kebiasaannya ada 4 pegawai perlawanan yang ditugaskan, di mana yang tengah tu adalah pengadil utama, dan yang berhampiran dengan kawasan teknikal tu adalah penolong pengadil 1. Yang di seberang sana adalah penolong pengadil 2, dan yang yang membuat penggantian dan sebagainya dipanggil pegawai keempat. Dan ada juga perlawanan yang kita menggunakan penolong pengadil tambahan dipanggil. Ada 6 pegawai perlawanan. Bermaknanya yang berada di garisan gol di sebelah kanan tu adalah penolong pengadil tambahan 1, dan di sebelah kiri tu adalah penolong pengadil tambahan kedua. Mereka adalah pembantu penolong pengadil, di mana untuk menyampaikan maklumat yang sepatutnya pada pengadil ni. Walau bagaimanapun, mereka hanya membantu. Yang membuat keputusan adalah pengadil. Yang punya kuasa untuk membuat keputusan adalah pengadil. Penolong pengadil ni dia tak ada kuasa nak buat keputusan. Dia cuma membantu. Sebagai contoh, dia membantu, penolong pengadil membantu apabila keseluruhan bola melintasi garisan tepi atau garisan gol. So sama ada adalah dimulakan dengan sepakan penjuru ataupun sepakan gol ataupun lontaran ke dalam, pasukan mana yang perlu buat lontaran ke dalam. Itu adalah tugas dia, memberi isyarat. Di mana sekiranya ada pemain yang berada dalam kedudukan offside, penolong pengadil ada pemain yang perlu dihukum. Di mana seperti mengganggu permainan, mengganggu pemain lawan, mendapat keuntungan. So dia memberi syarat, dan sekiranya ada kesalahan yang berlaku hampir dengan kedudukan, di mana dia boleh melihat dengan jelas dan dia memberi isyarat di mana ada kesalahan berlaku. Walau bagaimanapun, yang ada kuasa nak buat keputusan ni pengadil. Mereka ni adalah membantu, jangan salah tafsir. Jadi begitu juga dengan bila Piala Dunia yang lepas, di mana mereka menggunakan 2 teknologi, betul?
Satu adalah VAR, dia panggil Video Assistant Referral, di mana mereka boleh membantu apabila ada insiden-insiden, kesalahan-kesalahan berlaku di luar penglihatan pengadil. So dia panggil Line of Intervention. Line of Intervention ni bermaksud mereka akan memberi gangguan lah dari kata di sini, dan akan menyampaikan maklumat kepada pengadil. Dia ada dia punya code word, di mana di Padang tu disediakan RRA, di mana Referees Review Area. Kalau kita dapat tengok, di situ ada Referees Review Area. Bila pengadil mendapat informasi, maklumat daripada VAR, dia akan ke Referees Review Area untuk menilai dan melihat, untuk menyokong dia lagi. Itu di mana ada VAR. Tentang gol dijaringkan atau tidak, bila ada kontroversial, kita gunakan GLT, iaitu Goal Line Technology. Untuk 2018, Goal Line Technology yang digunakan, mereka menggunakan kamera yang high definition. Dan di pengadil itself dipasang transponder, di mana sekiranya keseluruhan bola telah melintasi garisan gol, di bawah palang gol, di antara dua tiang gol, jika tiada kesalahan berlaku, then dia akan menyampaikan maklumat kepada pengadil. Contohnya vibrate dan sebagainya, dan pengadil tahu yang keseluruhan bola telah melintasi, dan jika tiada kesalahan, maka gol tersebut dibenarkan. So dalam teknologi moden sekarang, dalam dunia era sekarang, kita tak tahu World Cup yang akan datang apa teknologi yang digunakan. Bahawa sementara ni yang relevan yang digunakan pakai adalah Goal Line Technology dengan VAR. Video Assistant Referral ni, dia ada pro and con lah sebenarnya. Tapi yang paling asas adalah 4 orang pegawai. Yang kebiasaan digunakan itu pengadil, penolong pengadil 1, penolong pengadil 2, dan pegawai keempat dipanggil pegawai-pegawai perlawanan yang lain. So dalam undang-undang permainan pun dia ada 2 different. Ada undang-undang 5 pengadil, undang-undang 6 pegawai-pegawai perlawanan yang lain. Yang ini yang dimaksudkan penolong pengadil 1, penolong pengadil 2, pegawai keempat, penolong pengadil tambahan, dan juga Video Assistant Referral, VR.